Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah. Hari ini ramai ya para jemaah saya yang hadir untuk mendengar tazkirah saya pada hari ini. Alhamdulillah. Cuba ketawa sikit. Aku pun nak cakap terima kasih lah pasal menjemput saya untuk di balik Tower season 2 ni. Kalau tengok kiri, kanan, ini semua piala-piala yang dibanggakan. Piala-piala yang dibanggakan. Kalau tengok memang piala-piala ni semuanya datangnya daripada lawak. Okey, tak ada pun penyanyi, tak ada. Sebab itulah saya ni dipanggil. Kalau tidak, tak kenalah ceritanya. Saya memang kerja saya ni daripada dulu pun memang buat kelakar, buat lawak, sampaikan orang labelkan saya memang pelawak. Okey, nama betul ramai yang tahu tapi mungkin ramai yang tak tahu. Tahu tak? Ada yang tahu? Tak tahu nama betul Syahmira bin Muhammad. Sekarang umur 34 tahun. Dah dalam industri hampir 10 tahun. Saya sebenarnya antara orang yang banyak tukar nama tau. Banyak tukar nama pasal dulu ada nama yang sesuai. Dulu pernah pakai nama Ijoy. Tak sesuai kan? Pernah tukar nama. Betul, ini betul. Pernah pakai nama Syah, pernah pakai nama Syam. Tapi sebenarnya nama Shu'aib tu datang daripada kawan sendiri sebenarnya, kawan iaitu Jet. Ramai, mungkin ada yang tahu tapi ada ramai yang tak tahu. Sebenarnya nama Shu'aib tu, nama tu datang daripada Jet. Cik, saya rindu bini saya, Cik. Saya lahir di Johor Bahru, Hospital Sultanah Aminah. Umur 8 bulan dipindahkan ke Perak. Besar di Perak, di Batu Lima, Parit Bunta, Perak selama 17 tahun. Duduk dengan arwah nenek, dengan arwah atuk. Masa kecil dilahirkan tu ada masalah keluarga sikit, duduk dengan arwah nenek, dengan arwah atuk. 17 tahun tu sebenarnya satu pengalaman ataupun satu hidup yang saya boleh letak, tak semua orang dapat rasa. Saya susah yang sangat-sangat susah. Maksudnya tak ada elektrik, air tak ada. Air kena hari-hari kena pergi ambil dekat dekat parit, bawa pakai baldi. Lepas tu kalau elektrik tu kita pakai pelita. Lepas tu kalau macam nak cerita toilet ni pun bukan macam toilet orang lain. Dia toilet yang di mana-mana sahaja. Kalau kat kampung kan macam itu, badan di dalam, kepala di luar. Betul, ini betul. Toilet bukan dalam rumah, toilet dekat luar, sebelah luar. Ya, kita sambil ni boleh borak dengan kawan. Ya, kejap. Kawan lalu. Lalu. Tak, memang susah. Rumah cuma ada satu bilik, rumah papan yang besar dia. Kalau nak ceritalah, mungkin sekarang ni besar bilik saya je. Rumah yang saya duduk sekarang ni, bukanlah riak. Contoh, dulu bilik rumah tu hanyalah sebesar bilik yang saya duduk sekarang, bilik tidur. Lepas tu saya sampailah umur 17 tahun, masih lagi tak ada motor, kenderaan, cumalah basikal. Saya duduk dengan arwah nenek je tau. Arwah nenek, arwah atuk dengan saya. Sekolah pun sebenarnya dulu, sekolah pun nenek macam orang kampung tau. Dia macam, kau nak sekolah ke, kau tak nak sekolah ke, lantak. Jadi kadang-kadang kalau kau boleh buat duit untuk aku, okey. Pasal kadang-kadang bila gunakan trik macam, Nek, hari ni malah nak pergi sekolah, hari ni nak pergi tangkap ikan, nak jual. Dia akan bagi pelepasan. Saya pernah sekolah tu, saya ingat lagi masa tingkatan 3 ke tingkatan 2. Kan sekolah setahun ada 365 hari kan. Hampir 6 bulan saya tak sekolah. Hampir 6 bulan. Maksudnya lebih pada suka nak cari duit, tolong arwah nenek. Dan life-nya macam itu. Dan life tu dekat kampung tu tak tahu apa tau. Tak tahu apa. Sama juga dengan artis, langsung tak tahu apa. Tak tahu KRU ke masa zaman tu, pasal saya 84. Lahir 84. Masa zaman-zaman KRU, zaman-zaman ada kumpulan-kumpulan tengah naik apa semua, New Boys apa semua tu. Tak tahu apa pun. Tak tahu diorang tu ada artis ke apa, tak ada. Pasal live dia cuma dalam kampung, kadang-kadang buat kerja kampung. Dan lebihnya sebenarnya memang tangkap belut, apa lagi ambil upah kupas kelapa tu 100 biji baru RM3. Bila umur 18, nenek saya meninggal. Itu momen paling menyedihkan. Sampai saya declare itulah momen paling menyedihkan. Pasal saya tidur pun dengan dia, banyak masa dengan dia. Dan masa itu saya jadi orang yang tak boleh nak terima langsung yang saya akan kehilangan orang yang paling saya sayang. Bukanlah nak cakap kita tak sayang mak, tapi saya lebih lama masa duduk dengan arwah nenek. Kemudian dia meninggal. Arwah tu pun dah tak ada masa tu. Saya duduk dekat Johor Bahru.
Bila start duduk di Johor Bahru tu lah bermulanya saya punya kehidupan, saya rasa kehidupan sebenar lah. Pernah ada satu kali tu kerja kilang basic 400.5, tapi nak bayar kereta 500.5. Alhamdulillah dekat 4 kali kena tarik. Hidupnya macam gitu je. Pasal saya pernah kerja kilang tu pun hari-hari kerja 30 hari kerja dapat gaji paling tinggi pun 1,200. Masa tu dah fikir macam macam mana nak survive dalam hidup. Pasal saya lagi satu, saya nak tunggal. Saya tak ada adik-adik lain. So bila duduk dengan mak, dengan ayah tiri saya masa tu agak susah lah. Sampai pada umur 21 dah mula berkecimpung dalam bidang karaoke. Macam hebat bidang tu kan. Bila selalu lepak kat karaoke ni, kenal lah ada satu hamba Allah tu, dia artis sekarang ni. Dia nama dia Asmawi Ani. Syuib ni dia ni selalulah datang kedai saya ni menyanyi. Dan Syuib ni pula kalau datang dia tak pernah minta saya lagu apa nak nyanyi. Dia akan bawa CD dia sendiri. Tak berbanding sesuci embun pagi. Andai dipisah. Syuib ni memang macam tu. Dia memang, kita tengok dia memang confident, suara dia sedap. Dia kena macam nak macam suara dia nyanyi biasa je okey je, tapi dia try untuk, tapi dia ada suara. Dia ada suara kan, tapi macam ala-ala Ariel lah konon-konon. Tu dia bawa CD Peter Pan tu memang perlu kilir dia akan bawa. Hari-hari. Mawi ni antara kenalan lah. Masa tu dekat Kulai, duduk kat Kulai. Oh, kenal lah, nampak dia. Oh, dia pun dulu DJ je pun. Sebelum dia meletup-letup macam ni, dia DJ. Kita ni pernah jadi macam datang lepak karaoke dia kan. Tengok, siapa tu kan? Seluar pendek, pakai baju pagoda kan. Siapa? Oh, sedap lah dia nyanyi. Pasal dia, Mawi ni, dia akan selalu karaoke sebelum start dia akan opening. Dia dulu nyanyi. Dia nyanyi. Oh, sedapnya dia nyanyi. Lepas tu, kenal dia. Tiba-tiba ada satu hari tu, dapat tahu dia nak pergi AF. Ada jumpa lah satu pagi tu. Win nak pergi mana? Tak tahu macam budak ni ajak pergi AF tak. Benda tu aku nak pergilah, try. So, dia pergi. Rupa-rupanya dia dapat. Datanglah perasaan kita pun nak pergi audition juga. Cak manalah tahu kan ada boleh jadi artis ke. Dan masa pergi audition tu sebenarnya pergi dengan member budak Kota Tinggi. Nama dia Ijal. Saya ingat lagi, saya audition AF 4 dekat Hotel Selesa. Pergi sana dengan Ijal, berbaris. Okey, berbaris satu queue panjang. Masa tu nak ambil tiket. Nak ambil nombor giliran je dulu. Okey, berbaris. Depan saya ni, dalam 4-5 orang. Depan tu, ada satu orang, rambut panjang, pakai kacamata Ray-Ban warna kilat. Siapa orang tu? Itulah Jeb Sepatu. Masa tu dia memang jenis orang yang jenis mulut tak diam tu. Bising kau siapa ni mak ni? Masa tu cakap siapa ni? Tak tahu cakap tak kenal. So siapa mak ni? Okey, ambil nombor. Duduk satu bilik, ada lagi mamat ni. Membebel cakap banyak kan. Lepas tu sebelum masa tu ada duduk 20 orang depan ni juri. Dia masuk dia pergi nyanyi si Jeb. Oh, nyanyi suara Ramis Harip. Tapi masa tu memang Ajay tu cakap, dia cakap apa tau, dia komen pasal Jeb. Dia cakap suara okey, boleh nyanyi, tapi kita tak nak ada Ramis Harip kedua. Okey, maknanya tak dapat lah. Sama juga dengan Soaib pun tak dapat. So daripada lepas audition tu, kita berkumpul kat bawah. Dekat situ macam rasa berminat tu dengan mamat yang rambut panjang, yang banyak cakap, yang suara Ramis Harip ni. Itu yang borak kena. Itu dia tanya, kau selalu lepak mana lah? Oh, lepak karaoke sini. Itu tempat aku. Asal aku tak ada jumpa kau pun? Cik, ada hari-hari yang aku lepak sana. Oh, kau nama siapa? Dia tanya masa tu. Nama, masa tu pakai nama apa? Oh, saya pakai nama Ijoy. Ijoy, muka macam ni. Tak boleh, engkau tak boleh. Aku ingat nama kau Suaib kot, sesuai. Masa tu saya rasa macam, masa dah try banyak nama, macam tak pergi. Gua apalah salah kita try nama Suaib. Nama pun macam kelakar bunyi dia kan. Engkau ni perangai kau, muka kau kena dengan Suaib. Tu, daripada situ start berkawan dengan dia tau. Berkawan dengan Jeb.
Dan masa tu tanya dia, kau kerja apa? Dia cakap, oh aku kerja international. International. Aku kerja penerbangan. Dia cakap. Okay, so masa tu Jeb tanya lah, kau nak tak kerja AirAsia? Cakap, kerja syarikat penerbangan. Best kerja macam aku. Basic 900. Dia cakap, oh cemerlang. Untuk kita dah cemerlang. Basic 900 cemerlang. Basic 900 allowance 500. Paling tidak ada 1400. Dia lah bawa recommend. Dia yang bawa jumpa dia punya team leader. Masa tu team leader tu nama Abang Azman. Dia jumpa. Dia masa first time tengok saya punya keputusan SPM, terkejut. Pasal saya SPM 21 aggregate. Nampak je muka begini. Tolonglah percaya. Tak percaya ke? Iya. Dia cakap, dia masa tengok, ui aku macam tak percaya kau punya keputusan SPM. Ni kau punya ke orang punya. Lepas tu dapat masuk kerja dekat Asia, syarikat penerbangan tu, yang katanya memang masa tu rasa paling dahsyat lah. Pasal lepas tu mak ke ayah ke keluarga kalau nak pergi terbang mana-mana 90% discount. Dan bila kawan-kawan tanya kerja kat mana? Asia. Sedangkan cuma angkat beg. Kerja dia cuma angkat beg, buang najis dekat bontot kapal terbang. Itu. Jadi satu hari tu masa jaga beg dengan Jeb, tengok beg keluar. Tengoklah dia masa kita kena masuk kerja pukul 4.30 pagi. So dalam 6 pagi dia macam matahari baru nak naik. Tu rasa macam tengok matahari, tengok beg, tengok stewardess. Itu satu benda yang memangkin kami. Bila tengok stewardess dengan lawanya, masa tu dekat Senai, Johor. Bila tengok stewardess, pernah cakap dengan Jeb tau, cakap, kita ni dorang pandang pun tak kan? Faham tak? Masa tu kita rasa macam nak dihargai jugalah, konon ni lah, nak dihargai tu juga. Dia cakap, ada satu cara je sebenarnya kalau kita nak dorang pandang kita. Cakap, macam mana? Kita kena jadi artis. Jadi, tempat karaoke, selalu kita orang lepak tu, pasal dia tahu tau perkembangan tu orang selalu pergi audition. Nama dia ajak. Dia cakap, sebenarnya kau orang ni tak payah pergi audition AF ni semua tak payah. Dia cakap, itu semua bisnes. Kita macam argue lah. Kenapa pula kita boleh menyanyi? Kita boleh menyanyi. Tak, dia cakap, dia sebenarnya bukan boleh nyanyi. Dia cakap, bukan menyanyi. Diorang bisnes. Dia nak muka yang boleh jual. Dia cakap, takkan muka macam dia nak jual celah mana boleh jual. Dia cakap, Maui dulu, dia kalau tak boleh nyanyi pun muka dia boleh jual. Dia cakap, cubalah kau pergi audition lain, pergi audition lawak ke. Masa tu baru tu macam, dia tak iya juga. Masa tu tengah fikir, cakap, aku sebenarnya takut nak pergi lawak. Cakap, kalau aku dengan kau, dengan Jeb masa tu, kita takkan boleh pergi punya. Cakap, kau jangan risau. Aku ada seorang kawan, dia memang kaki langgar punya. Cakap, siapa? Nama dia Mamat. Mamat tu kat Kuala panggil Mamat Jagung. Pasal gigi dia besar-besar jagung. Betul. Tanyalah orang Kulai. Betul. Saya pendekkan cerita lah Masa nak pergi audition Raja Lawak 3. Okey, audition Raja Lawak 3. Masa tu kita duduk kat rumah Boyek kat Kulai tu, duduk kan. Cakap, mana kawan kau ni yang kata kaki langgar ni kan? Pasal kita nak set up kumpulan masa tu, nak pilih nama. Tiba-tiba gong nak motor reject. Oh. Tu Mamat sampai Jeb. Mamat sampai. Kita pun pergi lah. Buka tingkap dia ngam-ngam tu. Ngok dia cakap. Memang yang nampak masa tu yang pertama kali perkenalan dengan Mamat adalah gigi dia. Memang macam, besar betul lah besar. Macam, ngok dia. Jeb, ada panggil ngai. Dia panggil Jeb ngai, bingai. Jeb panggil dia ngok, bongok. Ada memang dua. Dia kawan dah lama. Cuma masa tu saya belum pernah jumpa Mamat ni. Dia dengan tinggi dia. Mamat masa tengok kan. Ni siapa ngok? Dia siapa ngai? Oh, kawan kau. Nama dia Soeb. Lah, muka kena dengan nama jap. Masa tu rasa macam, kelakar ni Mamat ni. Memang kelakar ni. Dia memang kelakar. Masa okey. Dia kan menggelupur dia. Okey, ngok. Okey. Tak betul, Mamat ni gitu. Lepas tu kita orang decide untuk nama kumpulan mulakan huruf S. Lepas tu fikir, kenapa kita nak huruf S Masa tu Jeb ke Mamat cakap, kau tengok dia cakap, kumpulan yang berjaya semua huruf S. Sus. Scorpion, Siti Nurhaliza, Siti Sarah. Dia cakap, kau nampak tak? Siapa lagi? Screen, Spoon. Dia cakap, semua S. Aku cakap, tak iya juga. Slam. Besar kumpulan tu. Slam, Slang, Salim. So dia macam, okey, huruf S boleh. Tapi fikir, apa masa tu Jeb, Mamat cakap apa? Mamat dia macam banyak terpengaruh dengan orang Melaka tau. Dia dan lawak dia punya kan jenis kurang hajar kan. So dia cakap, ngok, kita letak kumpulan Sepah. Dia cakap, Sepah? Apa benda tu? Cakap, kalau orang Melaka selalu macam, kau ni Sepah di Hawa betul lah. Macam marah. Macam itu. Sepah di Hawa punya budak. Rasa macam kelakar juga. Sepah di Hawa kita pilih.
Lepas tu audition sebenarnya dalam bulan 11. Saya ingat lagi 2008. So 2008 bulan 11 kita dah tahu dah akan ada audition dalam bulan 11. Bulan 8 kita dah prepare cerita dah. Dan saya cakap dengan Jeb, cakap, ini audition terakhir. Kalau tak dapat, aku takkan masuk mana-mana audition pun lagi. Dapat tu adalah hari Jumaat. Saya ingat lagi, saya record pakai video cam kan. Saya record, cakap, Alhamdulillah hari ni hari Jumaat, hari penghulu segala hari. Kami telah terpilih, Sepah telah terpilih untuk gelanggang Raja Lawak 3. So menang, habis cerita Sepah. Sepah telah pun digelarkan Raja Lawak 3. Tapi sebenarnya lepas keluar Raja Lawak 3, kita orang pernah down habis sebenarnya. Pasal masa tu pelik dah, macam kita juara takkan tak ada job kan. Kita menang pun kita dah jual, duit tu dah pakai habis. Lepas tu dah duduk bandar. Bila duduk bandar, takkan nak balik kampung tau. Macam nak balik kampung, mana letak muka, kita dah jadi artis, come on. Tapi percaya juga yang rezeki tu mungkin akan sampai. Last, maksudnya yang menyelamatkan adalah satu teater tau. Teater dekat Istana Budaya, Teater Sri Mersing. Situ saya jumpa Adi Putra. Saya bagi tahu ya payment dia. Payment dia 5,000. Rehearsal 20 hari, show 10 hari. Tapi sebenarnya dekat Teater Sri Mersing tu lah, saya dengan Jeb. Masa tu Mamat tak ada. Saya dengan Jeb dapat belajar apa? Dapat belajar ilmu pementasan. Tiba-tiba Astro panggil untuk Maharaja Lawak. Ni dia. 2011. Ini yang ada. Bayangkan masa dipanggil untuk ni, rasa macam wah, ini mungkin orang nak selamatkan kita. Saya ingat saya duduk dekat Kemensah masa tu, kita tengah discuss untuk cerita kan untuk minggu pertama. Jeb ni macam ketua kumpulan tau. Dia banyak, dia lead, dia macam kita punya anchor kan. Untuk apa-apa pun kita akan cuba dengar cakap dia. Ingat dia cakap macam tu tau. Dia cakap, sepanjang kita jadi artis, dia cakap daripada kita menang Raja Lawak 3 itu hari, paling banyak duit kau account berapa? Dia cakap, pernah tak sampai 3 angka? Dia cakap, lagilah jauh. Cakap tak pernah. 3 angka tu masuk 100,000 lah kan. Dia cakap, kenapa lah? Duk tengok cakap, Maharaja Lawak, dia punya hadiah menang 350,000. Kalau bahagi dengan 3, kita ada 116,666 sen. Faham tak? Masa tu yang ingat itu cuma nak 6 angka tu je. Nak ada duit rasa 100,000 tau. So daripada hari tu, bila kita terus tanam pasak dalam diri, letakkan semangat yang paling luar biasa lah saya cakap. Maharaja Lawak 2011 paling luar biasa semangat dia. Pasal kita nak beat kumpulan-kumpulan favourite. Kita cuma ada apa? Punya Sepah Lali Tamplung. Bayangkan, dengan Teater Sri Mersing tu je. Itu pun bukan masuk TV pun. Tapi masa tu kita percaya, kalau kita bagi konten yang terbaik, lawak yang terbaik, orang akan suka kita. Menang tu saya rasa macam satu benda yang memang tak masuk akal langsung. Tapi tu orang cakap, itu turun naik. Dan bila Sepah tu diumumkan berpecah, masa tu saya blank juga memang blank, macam tak tahu sebenarnya kenapa jadi macam tu kan. Tapi itu sebenarnya susunan Allah Subhanahu Wa Taala yang saya rasa kalau tak ada benda tu pun tak best juga. Pasal kumpulan ni kok mana pun dia akan berpecah juga. Dia cuma beza cepat ataupun lambat. Kemudian saya set up balik satu kumpulan lagi, Sepah tu ni muncul pasal kita terbayang kasut masa tu. Kasut kan sepatu kan. Sepatu ni kan 2. So masa tu cakap, okey Jeb, kita jalan 2 pun tak apalah. Dan Alhamdulillah bila sepatu 2013, kenapa kita decide untuk bersama dengan Rahim. Ustaz Rahim, kita nampak orang yang paling sesuai bersama dengan sepatu. Pasal sebenarnya untuk ganti Mamat takkan ada pengganti. Pasal dia tu dia memang dah unik macam tu. Mana ada orang terkinci-kinci macam tu. So, saya dengan Jeb ni ada kita ni angin kadang tak pusing tau berdua ni. Sebelum naik stage gaduh dulu. 2013 next stage gaduh lagi. Nak sangat juara ni sampai kita tak bergaduh besar tau. Bergaduh macam lelaki bini bergaduh dia teruk. Tapi sebenarnya kalau saya tengok balik Shuaib yang 10 tahun dulu ataupun mungkin 15 tahun dulu, saya sebenarnya takkan pernah percaya yang saya boleh jadi macam ni. Pasal saya tahu tau saya ni siapa dulu, dekat mana. Tapi itu salah satu susunan, itu jalan cerita dan saya bersyukur pasal saya dapat lalu jalan cerita macam tu. Terima kasih pada sebenarnya isteri.
Siti Sarah Raisuddin antara orang yang banyak bantu saya dalam kerjaya sebenarnya. Kalau saya rasa kalau saya tak kahwin cepat, saya takkan kat sini. So masa tu Shoaib datang sendiri. Dia cakap terang kan, dia kata, "Pakcik, saya suka anak pakcik." Saya kata, "Saya tak boleh bagi jawab, tanya tuan punya badan." Jadi Sarah pun ada. Dan Sarah kata, "Okey, dia nak. Okey, go ahead." Yang pentingnya di dalam perkahwinan ni, first thing kena ikhlas, jujur kan. Maknanya niat dia tu betul-betul ikhlas. Pasal dia pernah cakap dengan saya tau. Biasa I decide nak kahwin dengan you, sebenarnya I tinggalkan peluang I untuk nyanyi dekat US. Oh dahsyat kan. Tapi maksudnya 6 tahun tu dia letakkan diri dia just untuk keluarga dan jaga kejayaan saya dan orang yang support saya. Dan di balik tu, dan tentulah mak saya. Mak saya yang memang sentiasa mendoakan saya siang dan malam. Terima kasih juga kepada ayah saya, terima kasih kepada bapa mertua saya yang sentiasa percaya dengan saya tau. Dia pernah cakap dengan saya, tahu tak kenapa aku kahwin dengan kau, dengan anak aku? Pasal kau ni aku percaya. Kalau kau ni aku campak dalam hutan, kau boleh hidup. Apa yang dia dapat, dia kongsikan bersama. Ini perangai dia. Ini perangai dia. Ini mungkin yang ini yang satu yang mungkin orang tak tahu dan saya tahu. Kan kadang-kadang dia balik show sampai dia berhenti kat guard tu. Berhenti kat guard tu, dia ambil duit, dia bagi. Nah. Every time. Dia selalu cakap, dia kata, rezeki yang Allah beri, hendaklah kita kongsi bersama. Dia kata, itulah. Moto hidup, yakin, jangan pernah putus asa. Dan satu lagi last sekali penyerahan lah. Saya sebenarnya dalam hidup pun saya, yalah kadang-kadang kita naik, kita turun. Tapi saya sebenarnya saya serahkan je. Kalau katalah wallahualam, kalau Allah nak try saya untuk perkara yang saya tak duga pun, saya sedia je. Pasal kita hidup sebenarnya, kita yang beri real create hidup kita, tapi sebenarnya benda tu dah tertulis pun. Cuma bezanya kita tak tahu.